berbalik kepada soalan yang diberikan oleh saudara moderator tadi berkenaan dengan hati yang berbolak-balik. Sudah tentulah bila dibacakan tadi ayat Al-Quran sebagaimana dibaca tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu kepada kita tentang sifat hati. Dan sebelum tadi Dr. Haji Nur Hussein telah menceritakan tentang panjang lebar berkenaan dengan ruang-ruang kemasukan syaitan dan bisikan syaitan dalam hati kita kan. Kebetulan Doktor kita rujuk artikel yang sama ke macam mana? Kan? Daripada kitab Imam Al-Ghazali. Okey, jadi Nabi Muhammad juga mengajar kepada kita meninggalkan hadis, meninggalkan ajaran doa kepada kita kan. Supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin aw subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. So doa-doa seperti ini kita semua kena amalkanlah. Khususnya kita orang Islam dan kita sedang belajar. Sebagaimana Imran tadi pernah sebut ataupun sebut kepada kita kena banyak istighfar kan. Jadi doa pun kita jangan kesampingkan dia. Sampai kita istighfar tu pun doa sebenarnya. Doa yang paling baik adalah istighfar. Istighfar tu apa dia? Istighfar tu minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita mungkin ada dosa kata Imran tadi menyebabkan hafazan kita payah. Dan Quran ni dia lagi payah kita nak jaga dia, nak hafal tu kadang-kadang mudah je saudara Imran kan. Kadang-kadang tu mudah, dan memang ada yang payah juga kan ayat Quran. Tapi kalau kita ambil yang mudah-mudah pun kadang-kadang dia mudah juga hilang. Sebagaimana kalau guru-guru Al-Quran kita sebut bahawasanya Quran tu seperti unta liar yang mana sukar sangat untuk dijaga. Jadi hati ni satu maknanya perkara yang kena jagalah. Lebih-lebih lagi dari segi aspek akidah hari ini, dunia pada hari ini kan mendedahkan kita kepada maknanya kemungkinan-kemungkinan yang boleh menjerumuskan kita ke arah yang tidak elok dari segi pegangan hidup kita. Kan sebab itulah kita kena sentiasa doa. Maksudnya maknanya dunia hari ini, cabaran kita dunia hari ini, kalau kita tak kuat iman kita, kalau Allah tak bantu kita, maka mudah sangat untuk kita terjerumus ke lembah-lembah yang hina, lembah kekufuran maksud saya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdaannya yang masyhur bahawasanya kita berada di akhir zaman ini, sekejap-kejap kita kufur, sekejap-kejap kita beriman, petangnya kita beriman, malamnya nanti kita kufur, na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa itu semua berlaku? Kerana hati kita. Kerana hati kita tidak diisi dengan makanan. Hati di sini hati hati nurani yang ada dalam roh kita. Bukan hati jantung tu. Hati jantung tu pun kita kena bagi makan juga kan. Makanan yang sihat-sihat, yang sayur-sayur, sebagaimana saranan doktor untuk jaga jantung. Supaya jantung kita sihat, kita kena lakukan senaman. Begitu juga hati kita, hati nurani ni. Hati nurani yang mana dia adalah perantara di antara jasmani dan juga roh. Dia juga perlukan makanan. Ada Imran tadi sebut tadi kan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah. Maka tadi Imran sebut berzikir itu maknanya mengingati Allah. Kalau kita rujuk tafsir Ibn Ar-Rahman pun dia sebut tidakkah dengan mengingati Allah. Sebenarnya bukan dia sekadar mengingat tu. Saya beberapa kali peluang tazkirah di surau dan sebagainya, maka saya sentiasa ingatkan pelajar. Dia bukan saja ingat tu. Zikir situ maknanya zikrullah bukan ingat Allah. Ingat ni mana at-tadhakkur. At-tadhakkur. Innama yatadhakkaru ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Tu baru ingat. Adapun yang ingat tu adalah orang-orang cerdik, orang yang hebat, orang yang pintar, ulul albab. Itu teringat kepada acuan yang sebenar, acuan Islam, orang hebat-hebat. Tapi zikrullah tu bukan saja ingat, tapi kena sebut. Zikrullah maknanya Allah lah. Dan juga pelbagai zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, contohnya subhanallah, kan ada Allah tu. Alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah. Tu semua tu zikrullah. Zikrullah bukan ingat kepada Allah aja, dia kena sebut. Kita kalau ingat pada mak kita pun, maknanya kalau mak kita kata engkau ni tak ingat pun aku. Kita kata mak, kita selalu ingat pada mak. Tapi kita tak pernah call dia, tak pernah WhatsApp dia, tak pernah Insta dia kan. Macam mana dia tahu kita ingat? So ingat ni perlu kepada tindakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita kena sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kena sebut Allah Taala. Bila kita call mak kita tu, kita sebut kita ingat pada mak. Jadi mak tahu dah kita ingat ke dia. Kan? Jadi kalau
kita tak sebut bahawa kita ingat kepada mak kita, macam mana mak kita tahu kita ingat kepada mak kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi lah. Jadi kalau kita nak jaga hati kita ni, maka kita kena sentiasa sebut nama Allah, bukan ingat kepada Allah saja ya. Sebut nama Allah, sama ada melalui zikir-zikir yang maksud yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sebutkan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun zikir-zikir lain yang juga warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Istighfar sendiri pun astaghfirullahal azim. Tahlil la ilaha illallah. Jadi semua itu semua adalah zikir. Dan kalau kita boleh baca Quran, subhanallah, itu zikir kita yang utama sebab kalam Allah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya. Kalau kita boleh amalkan ayat kursi dan sebagainya. Jadi itu semua dia boleh menjaga hati kita. Yang mana hati kita ini dia sifat dia berbolak-balik. Sebenarnya hati ni, qalbun ni dalam bahasa Arab, kalau hati H-A-T-I dalam bahasa Melayu tu mungkin tidak ada simantik dia, ataupun tidak ada dilalah dia, ataupun tidak ada dia punya makna yang tersirat di sana. Tapi kalau kataan qalbun dalam bahasa Arab, dia daripada terbitan daripada kata terbitan al-qalbu. Jadi qaf la ba tu kalau fi'il dia maknanya berbolak-balik. Qalba ni bertukar ganti. Kalau maknanya kataan qalb ni maknanya benda yang bertukar. Benda yang bertukar ganti. So sebab tu kalau kita renung dalam diri kita ni, hati nurani kita tu kan, kadang-kadang kita rasa suka, kadang-kadang kita rasa fed up kan, kadang-kadang kita rasa jemu, kadang-kadang kita rasa minat kan, kadang-kadang kita rasa best je pergi surau, tapi kadang-kadang kita rasa menyampah je kan, macam-macam. Jadi itu bisikan-bisikan syaitan yang mana dia cuba masuk dalam hati kita dan cuba memberi menghasut kita daripada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan doa kepada kita juga dalam Al-Quran. Contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini kalau boleh kita amalkan lepas maya dan sebagainya, maknanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak memalingkan hati kita. La tuzigh qulubana. Jangan kamu palingkan hati kami ini ba'da idh hadaitana, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah Islam kepada kita, supaya kita tidak tertarik dengan maknanya da'yah ataupun propaganda ataupun hasutan iblis dan syaitan untuk kita menukar agama kita dan sebagainya, ataupun kita tak tukar agama tapi kita berpandangan bahawasanya Islam ni masih lagi belum sempurna, kita ambil benda lain sebagai ganti kepada agama kita ataupun undang-undang dan sebagainya kan. Jadi kita nampak perhiasan dunia lebih hebat, walaupun dia dunia tapi kita tak faham. Jadi kita melebih-lebihkan dunia sehingga kita meninggalkan perkara fardu, perkara wajib yang kita perlu tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya bagaimana yang ditanya di persoalan yang disoalkan ataupun ditanyakan oleh moderator tadi kan, hati kita ni hakikatnya dia memang fitrahnya secara berbolak-balik, secara bertukar ganti. So kita lah kena minta panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita kena banyak cari ilmu. Karena kalaulah hati ataupun jantung kita tu, sebenarnya qalbun tu jantung. Ya. Kalau hati jantung kita tu perlukan makanan, so hati nurani yang kita namakan hati nurani itu pun perlu pada makan. Dan makanannya hati nurani ini tidak lain dan tidak bukan melainkan ilmu. Kita tak kenal Allah, macam mana kita nak ikut perintah Allah? So kita kena cari, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal pun Quran, macam mana kita nak ikut panduan Quran? Kita kena belajar Al-Quran. Kan, kita tidak kenal Rasulullah, macam mana kita nak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So kita belajar tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal pun akhirat, maka kita kena belajar apa itu akhirat, apa itu kehidupan selepas mati dan sebagainya, supaya dengan ilmu-ilmu tadi dia boleh memandu hati kita. Dia boleh memandu hati kita dan kontrol hati kita dan menjadikan kita itu qalbun salim, qalbun yang satu hati yang selamat, yang sehat. Yang hati yang sehat inilah yang diidam-idamkan oleh orang-orang mukmin.